Pencegahan Islamofobia di Serata Dunia. Itu ialah tajuk yang dipilih kumpulan kami untuk kerja berkumpulan bagi subjek CTU 552 bagi semester Mac hingga Julai 2022. Nama saya ialah Nur Izzati binti Kamaluddin. Saya akan menjadi pembentang pertama yang akan membentang dan menghurai sedikit berkenaan Islamofobia. Berbalik pada definisi, Islamofobia boleh dikatakan sebagai salah satu bentuk ketakutan dan fobia oleh individu atau masyarakat terhadap sesuatu perkara berkaitan agama Islam dan masyarakat Muslim terutamanya. Perasaan takut dan fobia terhadap sesuatu perkara boleh membawa dan menjurus kepada diskriminasi terhadap perkara tersebut sebagaimana yang berlaku kepada masyarakat Muslim di negara barat, contohnya yang telah didiskriminasi dari segi ekonomi, sosial, politik oleh pemerintah dan rakyat negara tersebut. Di samping itu, kebencian terhadap masyarakat Muslim sudah lama wujud sejak zaman kemunculan dan penyebaran agama Islam itu lagi, iaitu sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini sendiri turut dinyatakan di dalam Al-Quran ayat kedua, iaitu surah Al-Baqarah ayat 120 yang bermaksud, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka, dan katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Bukan itu sahaja, kebencian terhadap masyarakat Muslim juga telah bertambah dari zaman ke zaman dan dari hari ke hari dengan berlakunya pelbagai bentuk penindasan sama ada dari segi fizikal, mental maupun ekonomi, sosial dan juga politik. Tujuan pembentangan ini adalah untuk melihat dan mempelajari bagaimana Islamofobia boleh tersebar ke serata dunia dalam pelbagai bentuk hingga menimbulkan pelbagai isu di kalangan masyarakat serata dunia. Manfaat daripada pembentangan ini juga diharap dapat menambahkan ilmu pengetahuan berkaitan isu-isu semasa dan terkini berkenaan Islamofobia dan bagaimana ianya tersebar. Dengan memahami dan mengetahui makna dan tujuan pembentangan ini dilakukan, kita sebagai pelajar dapat mengemukakan idea dan memberi pandangan peribadi terhadap isu penyebaran Islamofobia ke serata dunia dan bagaimana kita sebagai individu yang beragama Islam dapat membantu mengekang usaha penyebaran Islamofobia ini. Oleh hal yang demikian, hasil akhir kajian ini diharap dapat memberi manfaat kepada yang membuat serta melihat ia supaya di akhir nanti kita boleh menjadi manusia, insan dan pelajar yang dapat berbakti kepada semua. Untuk pengetahuan umum, istilah Islamofobia dan pengetahuannya ini telah lama digunakan sejak tahun 1980-an, tetapi ia semakin tersebar luas akibat peristiwa serangan 11 September 2001. Punca umat Islam dihujani dengan kebencian dan di mana serangan ini juga akibat daripada pengaruh seorang pemimpin dari salah sebuah negara maju, iaitu Presiden George Bush dari Amerika Syarikat. Akibat pengaruh yang besar yang dimilikinya, masyarakat antarabangsa mempercayai tindakan dan kata-kata beliau perkara yang palsu tentang Islam. Malah, mereka mengambil kesempatan ke atas itu untuk mengelabui mata dunia demi agenda yang tersembunyi. New York 11 September 2001 ialah semasa keruntuhan menara pusat perdagangan dunia yang telah menghantui sejarah dunia. Ia di mana bermulanya pencetusan Islamofobia. Peristiwa ini bermula apabila Presiden George Bush telah memilih jari ke arah gerakan kumpulan bernama Al-Qaeda sebagai dalang dalam peristiwa yang dilandai oleh New York. Hakikatnya, ia adalah suatu rancangan licik oleh pihak Amerika Syarikat untuk menghalalkan serangan ke atas umat Islam. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden tersebut telah berjaya meraih simpati dunia sehingga mengakibatkan umat Islam dipandang sebagai suatu agama keganasan, lalu lahirlah Islamofobia ke serata dunia. Berkaitan dengan peristiwa ini, Islamofobia tersebar dengan luasnya sehingga negara umat Islam terus menjadi sasaran negara luar. Hal ini demikian kerana mereka telah dipotretkan gambaran yang buruk oleh negara maju seperti Amerika Syarikat dan juga musuh-musuh Islam yang mengambil kesempatan luas daripada tragedi ini. Kesan daripada pendedahan palsu tentang kekejaman kaum Muslim ini telah membuat dunia melihat bahawa agama Islam suatu perkara yang perlu dihapuskan. Ini telah membuktikan segala tragedi hanyalah false flag bagi mengelabui mata dunia dengan agenda yang tersembunyi. Antara punca utama Islamofobia berkembang dengan pesat terutama di negara barat adalah disebabkan oleh media. Barat yang memperoleh penguasaan hampir 70% industri media dunia yang merupakan kunci utama dalam penyebaran pelbagai jenis maklumat sama ada baik atau buruk ke mata dunia. Pada umumnya, media akan meletakkan tajuk yang sensasi bagi menarik perhatian penonton. Dalam hal ini, media telah menggunakan pengaruhnya
untuk mempropagandakan dunia dengan meletakkan tajuk utama seperti teroris Muslim, ISIS, pengganas Muslim ketika sesuatu insiden yang dilakukan oleh ekstremisme Islam. Walau bagaimanapun, ada kalanya tajuk yang diletakkan mendahului fakta, namun mereka tidak membuat sebarang bentuk permohonan maaf ke atas umat Islam dan tiada istilah penyesalan di situ kerana asal tujuan mereka ialah memporak-porandakan maklumat jenayah Islam yang palsu ke dunia luar. Sebagai contoh, media Murdoch merupakan sumber utama penyebaran Islamofobia kerana empayanya telah menguasai majoriti warga Amerika Syarikat, Britain dan Australia. Seterusnya adalah berpunca daripada pengaruh Perdana Menteri daripada sesebuah negara. Satu kajian yang dilakukan oleh Al Jazeera terhadap isu pengharaman kemasukan imigran Muslim ke Eropah pada tahun 2016 boleh dirujuk. Ketika kempen sejak besaran dilakukan oleh Donald Trump untuk jawatan Presiden Amerika, beliau telah memainkan isu perkauman dan ancaman imigran Muslim di Amerika. Hasilnya, 10 negara Eropah telah dilakukan soal selidik yang melibatkan kira-kira 10,000 responden dari negara Itali, Spanyol, Perancis, Hungary, Poland, England, Greece, Austria, Jerman dan Belgium. Hasil kajian tersebut menunjukkan semua negara tidak bersetuju untuk imigran Muslim diberikan ruang masuk ke negara-negara mereka, dengan Poland mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 71% dan Sepanyol terendah dengan 42%. Hal ini menyebabkan semasa pemerintahan Trump sebagai Presiden Amerika Syarikat yang sejak Januari 2017 telah memperlihatkan peningkatan kadar kebencian kepada Muslim di Barat. Golongan penduduk Islam seramai 5.7 juta di Perancis telah dianggap sebagai satu ancaman kepada penduduk Perancis di bawah kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron. Bab kata beliau, sudah tentu sentimen Islamofobia mendatangkan kesan kepada demokrasi di majoriti negara Barat. Dengan itu, tiada kebebasan diberikan kepada rakyat yang berstatus Muslim di negara tersebut, menyebabkan rata-rata penduduk Muslim terpaksa berhijrah ke negara lain. Situasi itu mendorong golongan Islam berpendidikan tinggi berhijrah dari Perancis untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih baik dan mempunyai lebih banyak kebebasan. Selain itu, ia juga berpunca daripada jahil tentang ilmu pengetahuan terhadap Islam. Majoriti masyarakat Barat masih ketidakfahaman tentang Islam kerana mereka mempunyai maklumat yang sangat cetek tentang pengetahuan Islam yang sebenarnya. Malah, sentiasa disogokkan oleh faktor-faktor persekitaran dengan perkara yang tidak tepat tentang Islam. Secara tak langsung, media menjadi satu tempat mereka peroleh ilmu pengetahuan tentang Islam kerana terbukti sebahagian daripada mereka mengenali Islam melalui media yang mempromosikan agenda anti-Islam. Hal ini menyebabkan mereka mempunyai persepsi yang tidak benar tentang Islam. Malah, menurut persepsi mereka, Islam adalah agama yang ekstrim, ganas, tidak bertamadun, menganiaya wanita dan sebagainya. Selain itu, mereka berpendapat bahawa setiap Muslim yang ke masjid dianggap sebagai melakukan ritual keganasan dan menyebarkan elemen keganasan. Akhir sekali, ia berpunca daripada kaum Muslim mempunyai pemikiran yang ekstrim. Kita akui wujud Islamofobia itu adalah kerana di dalam komuniti dan masyarakat Islam itu sendiri ada satu kelompok yang mempunyai pandangan yang ekstrim tentang sesuatu perkara. Kita juga akui bahawa wujudnya hakikat itu, maka sebab itu timbulnya ketakutan dalam masyarakat Islam bahawa dalam kalangan kita ada yang kaum yang ekstrim. Persepsi pemikiran tentang ilmu Islam yang ekstrim juga yang membuat dunia luar memandang agama Islam itu agama yang ekstrim dari segi peraturannya. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekarang kita akan balik kepada penyampai seterusnya iaitu Nur Izzati. Islamofobia merujuk kepada fenomena kebencian terhadap agama Islam dan masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim terutamanya di negara minoriti Islam lebih berpotensi untuk didiskriminasikan serta dilayan secara tidak adil, sama ada oleh masyarakat atau pemerintah negara tersebut. Sebagai contoh, negara China dikaitkan dengan isu berkaitan penindasan etnik Uyghur di Xinjiang yang bertempat di kem penahanan sementara utara barat China. Manakala di New Zealand telah berlaku insiden serangan pengganas di 2 buah masjid di bandar Christchurch, New Zealand semasa solat Jumaat pada Mac 2019. Sehingga melibatkan beberapa kematian jemaah masjid yang pada ketika itu sedang menunaikan solat Jumaat. Sejak belakangan ini, seringkali kita mendengar di dada-dada akhbar maupun secara bertulis atau secara atas talian tentang pelbagai bentuk penindasan yang menimpa kaum minoriti Muslim di negara China iaitu etnik Uyghur di Xinjiang.
Menurut akhbar tempatan iaitu Sinar Harian bertarikh 10 Disember 2019, China telah menjalankan gerakan penahanan Muslim secara besar-besaran serta jutaan umat Islam terutama etnik Uyghur telah dipenjarakan di dalam kamp penahanan oleh pihak kerajaan. Hal ini berlaku kerana kerajaan China cuba menghapuskan kepercayaan dan kebudayaan warga negaranya yang beragama Islam. Manakala pada sekitar bulan Mac 2019, dunia sekali lagi telah dikejutkan dengan insiden serangan berganas yang telah melepaskan tembakan rambang di dua masjid di Bandar Christchurch, New Zealand iaitu Masjid An-Nur dan Masjid Linwood. Media tempatan telah melakukan sekurang-kurangnya beberapa jemaah masjid cedera dan terbunuh dalam insiden tersebut. Hal itu bagaimanapun bukanlah insiden pertama yang melibatkan keganasan bagi masyarakat Muslim di sebuah negara majoriti penduduknya bukan beragama Islam. Tambahan pula, hal ini terjadi kerana penularan fenomena Islamofobia yang semakin serius di kalangan penduduk negara tersebut. Terima kasih saudari Izaki atas penerangan tersebut. Saya Iza akan menerangkan Islamofobia di Amerika dan juga di India. Islamofobia di Amerika telah berkembang sejak berlakunya peristiwa 9/11 yang berlaku pada tarikh 11 September 2001. Menurut Al Jazeera, Islamofobia ini semakin bertambah rancak apabila Amerika Syarikat berada di bawah pimpinan Presiden mereka yang ke-45 yang dikenali sebagai Donald John Trump atau lebih popular dikenali sebagai Donald Trump. Berbalik semula kepada kejadian 11 September 2001 atau lebih dikenali sebagai peristiwa 9/11, peristiwa itu menjadi satu titik permulaan bermulanya penindasan besar-besaran terhadap orang Muslim. Pada waktu itu, menurut laman sesawang Britannica, seramai 2,750 orang maut di New York, 184 orang maut di Pentagon dan 40 orang maut di Pennsylvania. Manakala kesemua 19 orang yang daripada pasukan Al-Qaeda yang juga dicop sebagai pengganas yang diketuai oleh Osama bin Laden juga turut meninggal. Oleh kerana mereka adalah merupakan seorang Muslim, sejak dari itu ramai di kalangan penduduk Amerika maupun luar Amerika membenci agama Islam kerana Islam dianggap sebagai agama yang salah dan tidak elok. Kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Ya, itulah perumpamaan yang dapat dibuat oleh peristiwa ini. Peristiwa besar itu telah menjadi satu bualan dunia dan masih kekal dalam ingatan masyarakat kini walaupun peristiwa itu telah lama berlaku. Ia juga telah menjadi satu alasan kepada pembenci atau anti-Muslim untuk terus menindas warga Muslim serata dunia. Kewujudan Islamofobia ini di Amerika Syarikat ini telah membimbangkan jika dilihat di berita semasa. Keselamatan penduduk Muslim di serata dunia dan di Amerika sangatlah membimbangkan kerana keselamatan mereka terancam. Walaupun Amerika ini adalah satu negara yang bebas, namun sikap beberapa orang penduduk di Amerika masih lagi tidak bertamadun kerana sikap mereka. Salah satu kejadian yang berlaku di Amerika adalah kes pengoboman di Dar Al-Faruq Islamic Center. Dar Al-Faruq Islamic Center adalah sebuah masjid yang terletak di Bloomington, Minnesota, United States. Kejadian ini berlaku pada tarikh 5 Ogos 2017. Kejadian ini bermula apabila 3 suspek yang merupakan penduduk tetap di sana memasang dan meletupkan bom berdekatan dengan masjid tersebut dan menyebabkan kerosakan pada struktur masjid. Tujuan pengoboman adalah untuk menakutkan orang Muslim supaya meninggalkan negara tersebut. Tidak cukup dengan itu, di Amerika oleh kerana mereka sangat mengamalkan kebebasan untuk bersuara, mereka akan melakukan demonstrasi untuk menentang dan memprovokasi golongan Muslim di sana. Seterusnya, Islamofobia di India. Selain di Amerika, India juga melakukan banyak penindasan ke atas hak manusia. Bersuburkan Wikipedia, hubungan tidak baik antara penduduk India bukan Muslim dan India Muslim ini bermula sejak zaman pertengahan India lagi. Pada asalnya, penganut Hindu dan Muslim bekerjasama dalam pemerintahan British. Namun, hubungan baik itu bertukar buruk apabila bermulanya peningkatan parti-parti nasionalis Hindu. Seperti yang kita tahu, majoriti
penduduk India mengamalkan ajaran agama Hindu dan minoritinya adalah agama Islam. Maka tidak mustahillah penindasan ke atas penduduk Muslim berlaku. Baru-baru ini berlaku di India, sekumpulan agama Hindu yang digelar Sri Ram Rena telah memasang lagu keagamaan mereka di kuil seawal jam 5 pagi bagi menenggelamkan dan mengganggu bunyi laungan azan subuh. Oleh kerana tiada tindakan yang diambil oleh kerajaan, puak pelampau Hindu ini mengambil tindakan berani dengan membuang pembesar suara yang berada di masjid. Tindakan ini diselar oleh Pakistan. Selain itu, baru-baru ini juga di India, satu aplikasi yang dicipta oleh seorang pelajar kejuruteraan di India ini dicipta untuk bertujuan untuk membida wanita-wanita Muslim, terutamanya wanita Muslim yang aktif bersuara. Contohnya wartawan, ahli politik dan aktivis. Mereka ini telah diletakkan untuk lelongan dalam talian dan dicemari dengan ejekan seksis, perkauman dan lain-lain yang menghina oleh pengguna aplikasi tersebut. Aplikasi ini bertujuan untuk memalukan dan menghina wanita-wanita Muslim. Kembali semula kepada saya akan menerangkan kesan Islamfobia terhadap 3 perkara, iaitu individu, masyarakat dan juga negara. Yang pertama, kesan Islamfobia terhadap individu. Pertama, individu Muslim berasa bimbang akan keselamatan mereka, terutama sekali ketika mereka berada di luar negara. Yang kedua, pelajar Muslim di luar negara kerap dibuli seperti ditarik tudung dan dicederakan secara sengaja oleh pelajar lain. Kesan Islamfobia terhadap masyarakat pula. Yang pertama, masyarakat bukan Islam sukar untuk menerima ajaran agama Islam. Yang kedua, agama Islam mudah dipelekeh dan orang Islam mudah didiskriminasi oleh masyarakat. Yang ketiga, masyarakat bukan Islam berasa takut dan juga bimbang untuk berada hampir dengan orang Muslim. Kesan Islamfobia terhadap negara pula. Pertama, negara Islam menjadi sasaran orang bukan Islam untuk menakluk, seperti yang berlaku di Palestin dan juga sebelum ini di Afghanistan. Yang kedua, negara tidak aman kerana berlaku rusuhan di kalangan masyarakat. Yang ketiga, golongan Muslim di negara bukan Islam mudah didiskriminasi oleh pemerintah negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazira binti Muhammad Rosli. Topik yang saya akan bincangkan ialah cara mengatasi isu Islamfobia dan kesimpulan secara keseluruhan bagi penyebaran Islamfobia. Bagi mengatasi isu Islamfobia, terdapat 3 golongan yang memainkan peranan yang penting. Golongan yang pertama yang saya maksudkan ialah individu. Sebagai individu yang beragama Islam, kita perlulah berusaha untuk menzahirkan kecintaan kita kepada Islam dan memperbetulkan persepsi yang salah tentang Islam dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola dalam kehidupan harian kita. Penting untuk kita meneliti kembali akhlak dan peribadi Rasulullah dalam kehidupan. Kita seharusnya sedar bahawa setiap perlakuan dan tindakan umat Islam menjadi cerminan kepada Islam. Selain itu, umat Islam perlulah menyebarkan maklumat yang sahih dan tepat kerana banyak daripada golongan orang yang bukan Islam cuba menjatuhkan imej orang Islam dengan menggambarkan bahawa orang Islam ini suka akan keganasan, walhal orang Islam ini amat menyukai kedamaian dan menghormati makhluk Allah. Amat penting untuk kita menyebarkan maklumat yang sahih dan tepat kerana ia dapat mengurangkan pandangan yang negatif terhadap Islam. Selain itu, kita perlulah meningkatkan kefahaman yang baik tentang Islam dengan mempelajari lebih lanjut aspek-aspek yang sering kali menjadi topik perbahasan di antara orang yang bukan Islam dengan orang Islam, sebagai contoh undang-undang hudud, pewarisan dan hak-hak wanita. Golongan yang seterusnya ialah golongan masyarakat. Masyarakat umat Islam perlulah memperbanyakkan aktiviti penganjuran forum, dialog, bengkel toleransi agama dan hubungan di antara agama dipergiatkan bagi memberi kesedaran kepada masyarakat sekeliling. Contohnya mengadakan kempen kesedaran, dan perlu dipastikan bahawa semua masyarakat turut serta dalam program tersebut dan program tersebut perlulah dianjurkan secara berterusan.
Seterusnya, dengan menganjurkan program dengan pengisian yang bermanfaat di saluran televisyen dengan melibatkan pakar-pakar perundangan tentang Islam bagi mendedahkan pengetahuan dan memberi gambaran tentang hukum Islam. Seterusnya, dengan menubuhkan gerakan menangani Islamfobia yang bertujuan untuk menangani dan memantau Islamfobia yang berlaku di seluruh dunia. Contohnya, terdapat beberapa organisasi dan institusi yang aktif menjalankan usaha ini, antaranya ialah Forum Against Islamophobia and Racism, the National Association of Muslim Police, Islamic Human Rights Commission di UK. Golongan yang terakhir ialah negara. Amat penting untuk negara menyediakan institusi penyelidikan untuk bagi meningkatkan penyelidikan berkualiti mengenai Islamfobia. Penyelidikan ini kemudian perlu diterbitkan dan disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Institusi Islam ini juga dinasihatkan untuk merekod, memantau dan membina sistem maklumat mengenai insiden Islamfobia, dan ia perlulah disebarkan dan dibaca oleh semua pihak. Seterusnya ialah membangunkan institusi agama seperti pondok dan melakukan reformasi segera demi memastikan peranan dan tanggungjawab terhadap Islam dapat dilaksanakan dengan berhikmah dan berkesan. Akhir sekali, dengan melakukan undang-undang dan polisi yang menyabitkan kesalahan berkaitan diskriminasi akibat Islamfobia. Umpamanya di Ireland telah meluluskan undang-undang di mana sesiapa yang mengkritik mana-mana agama dikenakan hukuman denda sehingga €25,000. Apa yang saya dapat simpulkan daripada penyebaran Islamfobia ni, dari hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Abu Hurairah yang bermaksud, Islam bermula sebagai sesuatu yang asing dan kembali menjadi sesuatu yang asing seperti awalnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing itu. Sahih Muslim hadis 145 bab imam. Ini telah membuktikan Islamfobia bukanlah fenomena baru di alaf ini. Islamfobia telah lama berlaku pada zaman awal perkembangan Islam, di mana waktu itu Islam dipandang sebagai sesuatu ajaran yang asing bagi penduduk Mekah. Oleh itu, umat Islam perlulah berusaha memperbetulkan persepsi ini dan seterusnya meletakkan Islam itu di tempat yang sepatutnya serta difahami oleh masyarakat. Seterusnya, usaha-usaha ke arah menangani isu ini perlu dilakukan secara berhikmah dan berterusan. Inisiatif bersepadu melalui kerjasama di setiap peringkat menerusi jaringan kerja yang mantap akan dapat memastikan usaha mengatasi Islamfobia ini dapat dicapai. Segala gerakan, usaha dan program ini merupakan salah satu cabang jihad demi menegakkan Islam di muka bumi ini. Kita boleh menyimpulkan juga walaupun gejala Islamfobia ini wujud dan kemungkinan besar agak sukar untuk dihapuskan secara keseluruhan, namun masyarakat khususnya di kalangan mereka yang berpendidikan tinggi ini perlu bersikap rasional dan tidak mudah emosional dalam menangani isu Islamfobia dan mengelakkan dari segala sebarang usaha yang boleh memecah belahkan keharmonian pelbagai bangsa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.